بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kata Imam Nawawi rahimahullah, babun fi tawqiril ulama. Ini satu bab pada memuliakan ulama wal kibar, dan orang-orang tua, walaupun dia tidak berilmu tapi kibar, orang tua lah. Wa ahli fadli, dan ahli yang ada kelebihan, ahli kelebihan lah, sahibu fadilah, itu. Wa taqdimihim, dan mendahulukan mereka tadi tu, ala ghairihim, di atas selain daripada mereka tadi tu. Wa raf'i majalisihim, dan mengangkat majlis-majlis mereka itu, mereka itu tadi. Wa izhari martabatihim, dan menzahirkan kedudukan mereka itu. Mereka itu ulama apa semua itulah. Qala Allah Ta'ala, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Tak sama. Tanya tu nak suruh kita jawab, tak sama. Innama yatazakkaru ulul albab. Hanya saja yang ambil peringatan itu adalah orang-orang yang ada hati, ulul albab, orang-orang yang ada akal fikiran, orang-orang yang ada akal fikiran. Baik. Wa bis sanadil muttasil ila al-Imam an-Nawawi qala wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari, daripada Uqbah bin Amr al-Badri. Dia ni al-Badri, dinisbahkan dia itu kepada Badar. Tapi dia bukan masuk perang Badar, cuma dia kampung dia di Badar. Kampung dia di Badar. Dia tak masuk perang Badar, cuma dia tu duduk di situ. Jadi orang panggil dia Al-Badri lah. Lagi pula dia Al-Ansari, golongan Ansar. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Mengimamkan akan kaum itu manusia yang paling aqra'uhum, manusia yang paling qori daripada kalangan mereka. Paling qori itu li kitabillah, bagi kitab Allah Taala. Cuba tengok nombor 3. Ya ummul qauma aqra'uhum ay ahsanuhum qira'atan wa ajmaluhum sautan, iaitu manusia yang paling baik bacaan dan yang paling elok dia punya suara. Tapi itu tengok, wa huwa mazhabu Abi Hanifah wa Ahmad. Itu mazhab Abu Hanifah dengan mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Hanafi dengan Imam Ahmad, dia kata orang yang paling layak jadi tu imam itu adalah orang yang paling sedap suara, orang yang paling sedap bacaan. Itu pandangan mazhab. Wa qala Malikun wa Syafi'i, dan berkatalah oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan Imam Malik dia kata ke mana? Al-afqahu muqaddamun 'alal aqra. Yang paling pandai fiqh didahulukan atas yang paling qari. Sebab apa? Sebab sahabat dulu bila dia suara sedap, dia bukan suara sedap, dia bacaan bagus, dalam masa yang sama memang dia alim fiqh. Baik itu mazhab Imam Syafi'i dengan mazhab Imam Malik, dia kata yang paling faqih lebih elok jadi tu imam berbanding yang suara sedap, macam tu. Itu pandangan Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Sebab apa? Li'annal matluba, kerana yang dituntut mura'atus shawab, meraihkan hak betul. Jadi perempuan sebenarnya kalau dia tak tahu hukum, walaupun dia suara sedap tapi tak tahu hukum, tak ada guna juga. Itu pandangan kita lah. Wala yaqdiru alaihi illa kamilul fiqhi, tidak mampu di atasnya, di atas mura'atis shawab itu, melainkan orang yang sempurna fiqhnya.
Fiqh sini dalam bab semayang lah. Walaupun dalam bab lain dia tak erti, tapi dalam bab semayang dia erti. Maka Imam Malik dengan Imam Syafi'i kata yang paling faqih lebih elok jadi tu imam berbanding yang paling qori. Itu tak apalah. Walihada, dan kerana inilah, kerana mura'atu sawab tu, qaddama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengutamakan Abu Bakrin fi shalah, dalam sembahyang, hina maradihi, ketika sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi utamakan Abu Bakar dalam keadaan ma'a anna ghairahu kana aqra'a minhu, dalam keadaan selain Abu Bakar lebih qari daripada Abu Bakar. Ada lagi sahabat lain, Ubay bin Ka'ab tu qari lagi. Nak banding dia dengan Abu Bakar pun baca okey, cuma nak banding dia dengan Abu Bakar, Ubay lagi sedap lagi. Tapi Nabi SAW dia sakit, Nabi cari siapa? Abu Bakar. Sebab apa? Kerana Abu Bakar itu lebih faqih berbanding sahabat-sahabat lain. Itu pandangan mazhab kita. Tak apalah, cuma nak sebut dalam bab ni. Maksudnya mengutamakan tauqirul ulama tu. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Habis. Sebab sahabat dulu bila dia qari, kebiasaannya dia faqih. Memang macam tu dah. Lah ni kalau qari belum tentu faqih. Kalau faqih belum tentu qari. Lah ni macam tu. Dulu dak lah. Fa in kanu fil qiraati sawa, maka jikalau adalah mereka itu kaum pada bacaan itu sama, hebat, sama-sama bersaing. Fa a'lamuhum bisunnah, maka yang lebih layak jadi tu imam yang paling alim mereka itu dengan sunnah. Ambil yang paling tahu berkenaan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud yang paling alim dengan sunnah ni boleh kita kata yang paling pandailah dalam bab tu. Fa in kanu fi sunnati sawa, maka jikalau adalah mereka itu kaum pada sunnah itu sama-sama setara. Fa aqdamuhum hijratan, maka yang paling awal hijrah yakni hijrah ke Madinah zaman dulu lah. Tak siapa yang paling awal dulu hijrah. Tengok hijrah ke Madinah ataupun hijrah ke negeri Islam. Macam tu. Jadi sahabat yang as-sabiqun al-awwalun lebih afdal ketika itu berbanding sahabat yang terkemudian. Dan tentulah sahabat seperti mana sabiqul awwalun lebih afdal daripada Khalid al-Walid. Mana Khalid al-Walid tahun ke-8 baru pergi. Jadi dia agak lambat. Itu fa aqdamuhum hijratan. Tapi tak apalah, sama-sama depa ni. Fa in kanu fil hijrati sawa, maka jikalau adalah mereka itu pada hijrah sama-sama hijrah awal. Fa aqdamuhum, hijrah sini jangan nampak hijrah ke Madinah saja, hijrah ke negeri Islam. Daripada negeri kafir pergi duduk negeri Islam. Fa aqdamuhum sinnan, maka yang paling tua daripada kalangan mereka itu. Yang paling tua ni yakni segi Islam. Siapa yang Islam dulu? Itu maksud. Kalau sama-sama muallaf maka tengok siapa yang Islam dulu. Kalau kawan sebab itu muallaf jadi imam dengan kita jadi imam. Kita Islam bakar, dia Islam baru masuk. Kita lebih afdal jadi imam berbanding dia. Gitu. Faham? Sebab kita aqdamuhum sinnan. Kita lebih tua pada sudut Islam kita. Bukan tua umur sini, tua pada sudut Islam. Faham? Tua pada sudut Islam. Maksud tua pada sudut Islam, siapa Islam dulu. Itu maksud. Kalau bersaing lah sampai setara tu. Faham? Ikut dia punya tertib dia lah. Susunan dia tu. Jadi Imam Nawawi bukan nak bicara sangat bab ni, bab jemaah tu bukan. Nak bicara tentang tu. Sesuai dalam bab ni, tauqirul ulama. Tak sama orang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Itu maksud. Wala ya ummanna rajula fi sultanih. Tidak boleh mengimam seorang lelaki akan seorang lelaki lain pada sultanihi, pada kekuasaan rajul. Maksudnya kalau tuan rumah dengan orang yang bukan tuan rumah lebih layak jadi imam berbanding orang yang bukan tuan rumah. Qadi lebih layak jadi imam daripada yang bukan qadi, kerana qadi itu dia memerintah wilayah dia. Faham? Sultan lebih elok jadi imam daripada yang bukan sultan. Imam masjid lebih elok jadi imam berbanding Tok Bilal yang jadi imam. Sebab apa? Sebab dia tu menguasai masjid tersebut, wilayah dia. Itu maksud. Wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi illa bi iznih, dan janganlah seseorang itu duduk pada rumahnya di atas takrimatihi. Takrimatihi tu apa dah? Nombor 2, takrimatihi. Tu tengok tu.
wala yaq'ud ala takrimatihi ay la yaq'ud ala firashi sahibi manzil wa fi makanil mukhassasi li julusihi illa bi iznih. Bahasa mudahnya, jangan duduk atas hamparan tuan rumah dan pada tempat yang dikhususkan untuk duduk melainkan dengan izinnya, izin tuan rumah. Itu maksud. Itu maksud wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi iznih. Seseorang itu tidak boleh duduk pada rumah seseorang yang lain, pada rumahnya, rumah rajul yang lain, di atas takrimatihi. Takrimati itu benda special untuk dia. Kawasan ni dia kata duduk tang ni, kena ikut. Melainkan kalau nak duduk juga biiznihi, dengan izinnya. Izin siapa? Izin rajul, tuan rumah tu lah. Faham? Rawahu Muslim. Jadi hadis ni nak kata keutamaan. Wa fi riwayatin lahu, dan sabit dalam satu riwayat, lahu baginya. Bagi siapa? Bagi Imam Muslim. Atau dia riwayat Imam Muslim. Fa aqdamuhum silman badala sinnan au islaman. Ada setengah naskah Muslim dengan maksud fa aqdamuhum silman. Kita tadi beda sinnan kan. Kalau setengah naskah silman. Silman tu yang paling awal Islam. Yang paling awal Islam, silman. Ganti daripada kalimah sinnan ataupun kalimah islaman. Wa fi riwayatin, sabit dalam satu riwayat lagi, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Sama yang tadi juga, cuma berbeza lafaz sikitlah. Wa aqdamuhum qira'atan fa in kanat qira'atuhum sawa, kalau sama dia punya bacaan, fa ya ummuhum aqdamuhum hijrah. Tadi ya, yang paling awal hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa fal ya ummahum akhbaruhum sinnan. Fal ya ummahum tu mengimamkan akan mereka itu yang paling tua umur, maksudnya umur Islam ni. Lebih kurang sama, cuma maksud dia apa, lafaz lain sikit. Tu je, tak ada apa pun. Cuma Imam Nawawi dia bawa riwayat-riwayat yang berbeza tu. Bawa riwayat tu sebab ada dalam kitab hadis. Wa fi riwayatin wal muradu, dan bermula maksud bisultanih mahallu wilayatihi, tempat kekuasaannya, kekuasaan seseorang. Baik itu sultan, kalau dia main masjid kita, dia kata dia nak jadi imam, dia lebih layak jadi imam. Tapi dia tak mau pun, dia suruh kita jadi imam. Tapi kalau dia kata beta nak jadi imam, dia orang layak. Kerana dia ada wilayah dia, wilayah kekuasaannya kan, kawasan kekuasaan dia, kena dia yang paling layak. Tuan rumah kata aku jadi imam, kena pergi kat tuan rumah. Tak bolehlah kita nak bangkang, tak boleh. Sebab dia yang lebih layak dalam rumah tu. Itu maksud. Imam kata aku jadi imam, imam masjid kan, tak panggil orang lain, kena ikut lah, buat macam mana. Itu kaedah dia. Sebab dia ada kekuasaan, dia sultan lantik. Siapa lantik? Naibu sultan. Siapa naibu sultan? Naibul imam, iaitu pejabat agama yang lantik dia. Jadi bila pejabat agama lantik dia, tak boleh. Dia kata tak boleh orang lain, aku juga, tak boleh, kena ikut. Memang dia ada wilayah dia, memang dia ada apa cok dia, memang dia dilantik, memang kena ikut macam mana. Itu contoh dia. Kalau dia tak mau letak jawatan, ikutlah sampai dia letak jawatan. Macam mana? Itu cerita dia. Bukan senang nak faham iman je weh. Tak boleh. Kita buat lagu benar, buat petition ke apa ke. Kalau panggil pejabat agama tak buang, memang tak buang. Kecuali kalau dia letak jawatan. Tak buang, memang tak buang. Ingat senang nak cari tok imam. Kalau buang dia, nak cari siapa pula? Siapa pula yang sanggup jadi tok imam? Bukan semua orang sanggup jadi tok imam. Wal muradu bisultanihi mahallu wilayatihi. Itu maksud. Au mawdi'ul ladzi yakhtassu bihi, ataupun tempat yang mana khususlah ia allazi bihi, dengannya, dengan seseorang, tempat yang khusus untuk dia, kawasan dia. Wa takrimatuhu, apa maksud takrimatuhu? Bi fathhi ta wa kasri ra, baca dengan fathah ta dan kasrah ra. Takut kita baca silap kan. Imam Nawawi tolong tunjuk, baca fathah ta kasrah ra. Wa hiya takrimah ma yanfaridu bihi min firash, perkara yang ketunggalanlah oleh seseorang, bihi bima, daripada hamparan, wasarir, katil, wa nahwihima, dan seumpama daripada keduanya. Seumpama daripada sarir dengan firash tu. Apa maksud? Benda yang hak dia lah, hak dia. Jadi kita nak duduk atas kerusi di rumah dia apa semua tu, mesti dapat izin dia. Kalau dia tak izin, jangan duduk lah. Itu Nabi SAW nak ajak kepada kita mengutamakan orang yang macam tadi. Lepas tu turun sampai habis. Maksudnya utama lah.
Wa anhu dan daripada Abi Mas'ud lagi, Uqbah bin Amrin al-Badri tu, bukan Ibnu Mas'ud, Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamsahu manakibana. Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu dengan maksud apa? Menyamakan bahu-bahu kami. Yamsahu tu dengan maksud sentuh, tapi sini dengan maksud yusawwi. Sawwa yusawwi taswiyatan, sama. Adalah Nabi SAW menyamakan manakibana, bahu-bahu kami fi solah, dalam sembahyang. Wa yaqulu, bagi sama saf, dan Nabi SAW bersabda, istawu, hendaklah kamu sama saf, wala takhtalifu, dan janganlah kamu tidak sama saf, wala takhtalifu, tidak sama saf lah. Fatakhtalifa qulubukum, maka sebab itu jadi berkelahi hati-hati kamu, tak bersatu. Nampak? Ni Nabi sini ni, liyalini minkum ulul ahlam wan nuha, hendaklah mengiringi akan aku daripada kamu ulul ahlam wan nuha. Ulul ahlam wan nuha ni orang-orang baligh, orang-orang berakal, ahli ilmu, ahli kelebihan. Depa duduk saf yang depan sekali, kata Nabi SAW. Maksudnya Nabi utamakan siapa? Nabi utamakan orang-orang yang ada kelebihan ni, akil balik, berilmu. Jadi Nabi utamakan. Nabi tak kata duduk biar siapa pun di belakang aku. Tak. Jadi Nabi mengutamakan. Jadi sebab itu kata ulama, tauqirul ulama, menghormati para ulama tu. So ulama yang bukan ahli bid'ah lah. Kalau ulama Syiah lah kan nak menghormati kan. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang yang mengiringi mereka itu, maka makin turun kan. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang mengiringi mereka itu alladzina. Ada contoh alladzina yalunahum tu, contohnya kanak-kanak, lepas kanak-kanak perempuan, itulah maksudnya turun ke bawah lagi lah. Tapi hak duduk di belakang Nabi tu orang dewasa, orang berilmu. Macam orang yang duduk belakang Tok Imam, mestilah Tok Bilal berilmu kan. Dia pun kena mengaji lah juga. Jadi kalau jadi apa-apa pada mayang Tok Imam tu, dia lah yang nak kena ambil peranan. Jadi orang yang duduk belakang Tok Imam tu, biarlah orang yang berilmu. Tok Bilal lah selalunya. Dia pun kena ada ilmu, kena tahu bahu hakam sebab sikit. Supaya apa? Takut jadi apa-apa. Itu Nabi SAW mengutamakan ahlul ilmu, ta'zimu ahli ilmi, dipanggil menghormati talabatil ilmi, penuntut ilmu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam liyalini huwa bi takhfifin nun, baca dengan ringankan nun, ni jangan baca liyalini, jangan baca tasydid, takhfifkan nun, kata Imam Nawawi. Dia dhabit tu. Walaisa qablaha ya, dan tidak ada sebelum nun tu ya. Liyalini, jangan liyalini, jangan liyalini. Maksudnya tak ada ya lah situ. Wan nuha, apa maksud nuha? Orang tu nama anak Nurun Nuha, Nur Nuha. Apa dia maksud nuha? Uqul. Nuha tu akal, orang-orang berakal, ada segala akal, itu dia panggil nuha. Wa ulul ahlam, apa maksud ulul ahlam? Humul balighun. Ulul ahlam ni orang yang baligh. Itu. Wa qila, ada kata ulul ahlam tu dia ahlul hilmi wal fadli, ahli ilmu lah. Hilmi tu ahli sopan santun, maksudnya ahli ketenangan, ilmu lah, dan ahli kelebihan. Ada kata maksud ulul ahlam itu orang ada ilmu, maksudnya orang yang duduk di belakang Nabi adalah orang berilmu dulu. Ada kata maksud ulul ahlam tu orang baligh. Ada kata begitu. Pandangan dhaif kata ahli ilmu, tapi kata orang baligh lah. Tapi yang pastinya hak duduk belakang Tok Imam mesti orang berilmu. Kebiasaannya begitulah. Karena takut jadi apa-apa dalam sembahyang. Jadi mengutamakan tauqirul ulama. Faham? Mengutamakan ulama. Baik, habis. Hadis 350, wa bihi ilaihi wa an Abdullah bin Mas'ud. Ini baru Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Jadi summal ladzina yalunahum salasan. Kemudian yang mengiringi mereka itu, Nabi ulang berapa kali? 3 kali. Wa iyyakum wa haisyatil aswaq, dan kamu semua kena berhati-hati ketika mana duduk di pasar, angkat suara kuat. Nabi tak bagi terlalu kuat sangat angkat suara. Itu maksud apa dia, wahaisyatil aswaq. Tapi wahaisyatil aswaq ni bukanlah kita kata bagi ada kaitan dalam bab ni. Cuma ada hadis tu sebut, hak tadi nak ambil tadi cuma dah ada hadis
wahai syatil aswad tu sebut jugalah. Suara kuat di pasar tu maksudnya berkelahi lah. Berkelahi dalam pasar tu Nabi nak bagi. Anak itu maksud wahai syatil aswad. Dalam tu ada tu nombor 4. Wa iyyakum wahai syatil aswad ai irtifa'a aswad tu maksudnya angkat suara kuat. Wa ma yahdusu fil aswaq, dan juga perkara yang berlaku di pasar-pasar, minal jalabati wal fitani wa tanazuq, daripada berkelahi lah. Fitani wa tanazuq tu berkelahi. Nah, maksudnya Nabi tak bagilah di pasar tu berkelahi satu sama lain. Lah kadang-kadang berebut tempat pun berkelahi juga. Jangan, tak boleh. Rawahu Muslim. Tapi kita bukan nak fokus on tu. Kita nak fokus tadi tu. Liyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Summa allazina yalunahum salasan. Itu. Jadi taukid lah. Itu. Taukid tu bukan sebab dia, sebab ilmu dia tu. Tua apa semua tu kan. Itu biasa. Memang disuruh taukid kita kepada dia. Wa an Abi Yahya wa bi ilaihi wa an Abi Yahya Sahl ibn Abi Hasmah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala intalaqa Abdullah bin Sahl wa Muhayyisah bin Mas'ud ila Khaybar. Telah pergilah oleh Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud kepada Khaybar. Khaybar nama tempat di Madinah. Ada kota Yahudi di situ. Wahia, dan bermula apa? Bermula ia Khaybar. Ketika itu sulhun. Sulhun tu maksudnya damai lah. Tak ada lah pertumpahan darah, berperang ke apa ke, tak ada masa tu. Jadi daripada orang ni pergi ke satu tempat namanya Khaybar. Namanya Khaybar. Jadi pada ketika itu ada sulhun. Sulhun tu maksudnya perjanjian damai dengan Nabi SAW. Tak ada apalah yang berlaku di Khaybar tu, maksudnya tak ada lah berperang ke apa ke, tak ada. Fatafarraqa, maka tafarraqa ni berpisahlah oleh mereka berdua. Fatafarraqa, berpisahlah oleh mereka berdua. Mereka berdua tadi itulah orang yang pergi dorang tu kan, berpisahlah mereka dua. Mereka dua tu siapa dia? Tadi itulah maksudnya Abdullah bin Sahal dengan Muhayyisah bin Mas'ud. Kisah sebab masing-masing ada hajat lah. Fa'ata Muhayyisatu ila Abdillah bin Sahlin. Lalu datanglah oleh Muhayyisah, dia dah berpisah, jumpa balik kepada Abdillah bin Sahal. Wahwa Abdillah bin Sahal itu yatashahhatu fi damihi qatilan. Ketika itu Abdullah bin Sahal itu cedera pada darahnya dalam keadaan dibunuh. Maksudnya tiba-tiba ada seorang sahabat tu, Abdullah bin Sahal tu mati. Pada fanahu, maka menanamlah oleh Muhayyisah akan Abdullah bin Sahal dia tanam. Summa qadima Madinah, kemudian dia balik pergi Madinah balik. Siapa balik? Hak tak mati tu lah, Abdullah bin Sahal lah. Nak dia balik ke Madinah. Fantalaqa Abdurrahman bin Sahlin wa Muhayyisah, maka pergilah oleh Abdurrahman bin Sahal, adik-beradik dengan Abdullah bin Sahal. Pergilah oleh Abdurrahman bin Sahal, maksudnya adik-beradik dengan bukan, silap sekali lagi. Fa'ata Muhayyisah ila Abdullah bin Sahal wa huwa Abdullah bin Sahal itu yatashahhadu fi damihi qatilan. Maksudnya yang matinya Abdullah bin Sahal, Muhayyisah bi. Jadi Muhayyisah pada fanahu, Muhayyisah tanam dia. Bila Muhayyisah tanam, summa qadima Madinata, kemudian Muhayyisah balik ke Madinah. Fantalaqa Abdurrahman ibn Sahlin wa Muhayyisah, maka pergilah oleh Abdurrahman bin Sahal dengan Muhayyisah. Abdurrahman tu adik-beradik Abdullah bin Sahal lah yang mati tadi tu kan. Wa Huwayyisah, dan juga Huwayyisah ibna Mas'udin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pergilah oleh Muhayyisah dengan Huwayyisah, anak bagi Ibnu Mas'ud lah, ibna Mas'ud, anak bagi Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa pergi jumpa Nabi, ceritalah benda hak duk berlaku ni, mati apa semua tu kan. Fa zahaba Abdurrahman yatakallamu, maka pergilah oleh Abdurrahman untuk bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini nak ceritalah benda hak berlaku kepada Abdullah bin Sahal tu kan, mati apa semua tu. Lalu Nabi kata apa? Kabbir. Bagi orang tua cakap tu. Maksudnya Abdurrahman bin Sahal ni dia muda. Bila ni bukan nak cerita pasal mati tu sangat, nak cerita ni. Nabi kata ni, bagi hak tua lu cakap.
bagi liyatan atau nombor 4 tu. Kabir, kalau takbir ni terjemahan dia benar. Hendaklah kamu bertakbir, bukan? Kabir sini maksudnya liyatakallam akbaru minkum sinnan. Orang hak paling tua bercakap dulu. Kata Nabi tengok 3 orang ni, empat ni hak benar tua. Bagi dia cakap dulu. Kamu jangan lagi, kamu muda. Faham? Wa huwa, sedangkan Abdurrahman bin Sahal itu ahdasul qaum, paling muda sekali. Dia muda. Sebab itu Nabi kata bagi hak tua dululah cakap. Pasal kata hak tua tu siapa dia? Muhayyisah dengan Huwayyisah. Nama akan nak sama. Muhayyisah dengan Huwayyisah. Depa ni lebih tua daripada Abdurrahman bin Sahal. Kata Nabi bagi depa dua cakap dulu. Sebab depa tua. Sesuai tak dalam bab ni, memuliakan orang tua. Nampak? Memuliakan orang tua. Pasal kata tu sebab orang tua ni. Kalau dia jadi tok imam, kita bukan jadi tok imam lah, pengerusi. Tiba-tiba kita bertanding menang kita. Jangan buang mengerusi tu. Abang kata tak apa haji jadi penasihat. Nak pujuk dia, faham tak? Macam tu. Tak boleh buang terus dia. Ingat lah. Abang dia tak apa, haji tak jadi pengerusi pun tak apa. Kami dah menang dah. Kan? Kami nak jadi lantik AJK baru. Jadi bila nak lantik AJK baru, dia tu lantik dah jadi penasihat. Jadi bila jadi penasihat dia tak terasa hati sangat. Faham tak? Macam Majid Busra buat tu. Dia bukan buang orang tua tu. Dia tak buang, cerdik dia. Kadang dia buang tu, orang nak jadi guru mana? Kelik lah dia dengan orang tua situ. Tapi dia tak buang orang tua situ. Maksudnya dia letak lagi jawatan BP. Duduk dalam jawatan pun tak apa. Orang tua yang dulunya lawan dia, lah ni baik dengan dia. Nampak tak? Tu politik dia. Pandai dia main politik tu. Supaya apa? Supaya dia tak kena. Kalau kita dah pergi buang tu, terasa lah hati. Jadi kita kata, tak apa, haji jadi penasihat masjid. Penasihat, kita bukan nak dengar sangat apa nasihat dia. Cuma nak bagi letak, bagi macam ada kita bagi jawatan satu kat dia. Penasihat, orang terima sangat ke penasihat ni sebagai nasihat dia sangat. Nama apa penasihat? Kalau orang tak mau ikut nasihat dia pun tak boleh kata apa, faham tak? Tapi itulah cara politik kita. Politik kita tu janganlah buang terus. Sebab apa? Macam tu lah. Sebab orang tua ni kadang-kadang dia terasa hati dan sebagainya. Dan dia pun kenalah sedap. Kalau dah sampai masa dia patut letak jawatan. Macam kan tak mampu kan? Letaklah jawatan, tak mampu tak sah. Macam Ustaz Budin di Masjid Lama tu kan. Dia jadi tok imam tak larat dah dia letak jawatan. Tu macam itulah yang sepatutnya. Memanglah macam tu dah kita tak boleh pergi dah, bagi kat orang lain. Dan dia faham dia letak jawatan. Ustaz Ramli merabuk menikah dengan Mak Lah Hamsah tu kan. Dia pun tak main tak mau buat lah. Sampai bulan 12 kan. Dia kata Ustaz tak nak, saya tak larat. Jadi orang bagi orang lain lah pula. Bagi ustaz-ustaz muda pula jadi masuk takmir. Ada jawatan 0340 jawatan, ambil orang baru. Aku tak larat dah, lama dah mengajar ni. Macam tu. Dia maksudnya dia tahu tahap dia patut berhenti bila. Ni dah 95 tak berhenti lagi. Nak jadi Perdana Menteri lagi. Kacau. Maksudnya fahamlah tahap kita dah sampai tahap lah. Tahap kita tak larat letak jawatan. Selesai masalah. Bukan zaman kita dah. Faham tak? Bukan zaman kita. Jadi macam tu lah. Jadi kita tahu waktu. Tok imam dia tahu waktu dia tak larat dah, aku tak boleh pergi dah. Jangan duk gagah bagi kat orang lain. Orang lain ramai lagi yang berkelayakan. Bagi orang muda pula. Macam tu. Tengok ni, Nabi nak ajak kepada kita. Dan Nabi nak ajak kepada kita, orang tua tu kita jagalah hati sikit. Macam tu. Bagilah mereka dua cakap dulu. Jangan bagi kamu lagi. Kamu muda sangat. Itu maksud. Pasal kata, maka diamlah ia. Ia siapa? Ia Abdurrahman lah. Dia dengar Nabi kata lagu tu, dia pun diam. Nak kata apa? Fatakallama, maka bercakaplah oleh mereka berdua. Mereka berdua siapa dia? Muhayyisah dengan Huwayyisah tu lah. Mereka pun bercakap. Mereka bercakap. Mereka tu, Ibn Mas'ud no? Mereka tu ada hubungan lah. Lebih kurang macam anak menakan. Anak menakan dengan si mati. Atau Ibn Mas'ud tu maksudnya ada hubungan anak menakan dengan si mati. Itu maksud Ibn Mas'ud. Maksudnya bukan anak Mas'ud. Maksudnya ada hubungan dengan si mati. Terjemah itu dulu sudah. Maksudnya nak kata dia ni ada hubungan dengan si mati. Ada macam kena anak menakan gitu lah. Faham? Faqala, maka berkatalah oleh siapa? Maka berkatalah oleh Nabi SAW. Atahlifuna, adakah kamu semua nak bersumpah? Wa tastahiquna qatilakum, dan kamu semua nak ambil habuan, nak ambil berhak terhadap orang yang bunuh daripada kalangan kamu. Ni hadis ni dia ada panjang sikit cerita berkenaan pembunuhan tersebut. Dia ada dalam bab dia ni kena bersumpah berapa kali ni? Kena bersumpah 50 kali. Tu dalam tu ada sebutlah tu. Atahlifuna wa tastahiq.
tastahiquna qatilakum tu dia kalau nak tengok hadis tu jaa tawdihur riwayat nombor 6 kan, fi sahihi Muslim, fa masya Abdurrahman akhu maqtul, telah maka berjalan oleh Abdurrahman saudara bagi Abdullah bin Sahal kan abang dia mati, abang ataupun adik dia lah kan, ma'a muhayyisah wa huwayyisah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, depa pergi jumpa Nabi, fa zakaru lahu sya'nal maqtul, depa sebut kat Nabi berkenaan Abdullah bin Sahal tu mati kena bunuh, wahai suqutila, dan di mana dia dibunuh di Khaybar, sedangkan di Khaybar masa tu ada perjanjian damai dengan Nabi SAW. Maksudnya kemungkinan orang Yahudi khianat dengan Nabi SAW, pergi bunuh orang Islam. Nampak tak? Pergi bunuh orang Islam, tiba-tiba mati, siapa bunuh tak tahu dan sebagainya. Sebab itu dia pergi jumpa Nabi SAW, kita tanya Nabi macam mana nak buat mati dah, kami tanam lah dan sebagainya. Lepas tu kalau ikut kita dengan Khaybar ni ada sulhun, ada perjanjian damai, tiba-tiba dia ni cedera mati. Sebab apa? Siapa yang buat dia? Faham tak? Siapa nak buat? Dia fikir takkan Yahudi nak buat. Tak kok Yahudi buat kan, Allah Alam. Kalau kata Yahudi buat kan, kata masa tu kita berkeli dengan Yahudi, iyalah. Tapi masa tu ada perjanjian damai, tak guna nak buat. Sebab tu dia pergi jumpa. Gimana? Bukan nak cerita sangat pasal bunuh tu. Nak cerita tadi tu. Pasal kata diam oleh Abdurrahman tu bin Sahal. Sebab Nabi kata bagi orang tua cakap dulu. Jangan bagi orang muda lagi. Faham? Bagi hak tua sikit. Tu yang cerita tu. Faqala lahum, maka berkatalah oleh Nabi bagi mereka itu sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia kata tahlifuna khamsina yaminan wa tastahiquna qatilakum, kamu semua nak bersumpah dak 50 kali dan kamu berhak terhadap orang yang bunuh daripada kalangan kamu. Maksudnya berhak ambil tindakan terhadap orang yang bunuh. Yang ni dia masalah sumpah 50 kali ni, kita jumpa mayat tak tahu siapa dia bunuh. Jadi bila tak tahu siapa dia bunuh, cara untuk kita nak melepaskan diri daripada kita dituduh sebagai pembunuh tu, kita kena sumpah 50 kali. Ni tak usah dengar ni. Dan tak jawab tak tahu. Ni kalau mengikat Arab ada, tak ingat bab apa. Babul qasamah kot dalam mata Abi Syuja' ada sebut. Maksudnya bab kita nak membersihkan diri kita daripada dituduh membunuh tu, kita kena sumpah berapa kali? 50 kali. Bisa dengar 50 kali. Tak bisa dengar ni nak bersih dakwaan, kod orang kata kita yang bunuh. Faqalu ya Rasulullah ma syahidna wala hadarna. Nampak? Kata depa kata kami tak tengok dan kami tak hadir. Masa dia kena cedera tu, kami tak nampak benda ni. Jadi bukan kami lah nak ceritanya, bukan kami yang bunuh dia. Faqala lahum fayubarri'ukum yahudu bi khamsina yaminan. Kata Nabi SAW, orang Yahudi sumpah 50 kali. Orang Yahudi sumpah kata bukan depa yang bunuh. Qalu, berkata mereka itu, kaifa naqbalu aymana qaumi kufar. Kata mereka itu, bagaimana kami nak terima sumpah-sumpah puak kufar. Fawadahu ay dafa'a diyatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indihi. Maka Nabi pun bayarlah diat oleh Nabi sallallahu daripada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'asa ilaihim mi'ata naqah. Nabi bagi kepada mereka 100 ekor unta, hatta udkhilat alaihim dar, sehingga dimasukkan di atas mereka itu negeri mereka. Maksudnya dah nampak tak jadi kes tu, Nabi kata tak apalah, akulah bayar diat orang yang kena bunuh. Wasyahidu anna nabiyya, nak ambil syahidnya apa dia? Dah masing-masing tak mengaku. Yahudi pun sumpah 50 kali, bukan kami sumpah, kami buat. Jadi hak mereka ni pun kata bukan kami buat, kami pun tak bunuh. Takkan kami nak bunuh adik-beradik kami sendiri dan sebagainya, pak menekan kami sendiri dan sebagainya. Maka Rasulullah kata tak apalah, dah tak tahu siapa yang nak bunuh, maka siapa dia bunuh, tak apalah, aku ambil diat aku 100 ekor unta, aku bagilah dekat keluarga si mati. Siapa nak bayar diat lah, sebab kena bunuh kan. Nak cari siapa yang bunuh tak tahu. Tapi situ kita boleh faham, bila kita nak membersihkan diri kita daripada dakwaan kononnya kita bunuh orang tu, maka kita kena sumpah berapa kali? 100 ke? 100 kali pula, 50 kali. Faham? Jadi Nabi kata tak apa, aku bayar dia lah tu. Wasyahidu anna nabiyya, nak ambil syahidnya apa dia? Bahawa Nabi SAW amara bi an yatakallama akbaru min qaum. Nabi suruh orang tua yang mula bercakap dulu. Itu yang kita nak ambil. Bukan nak ambil pasal hak bunuh tu sangat. Nak ambil kita bagi orang tua dulu. Itu biasa kan? Macam budak-budak dulu lah. Orang tua kata bagi orang tua bercakap dulu. Jadi orang budak-budak diam, jangan duk sembang. Bila orang tua menyampuk, orang tua sembang. Jangan menyampuk. Betul ya? Kena dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita sambung hadis 352. Wa qauluhu kabir-kabir maknahu yatakallamu akbar. Bercakap oleh hak lebih tua.
352 ni sama esok. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.